أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada pada My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, untuk sama-sama kita memberi perhatian kepada halaman 191 pada hari ini. Semalam kita sudah pun melihat halaman 190 yang memberikan panduan kepada kita, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Okey, kita nak teruskan bersama dengan tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, adik-adik ya, mungkin ada lagi yang belum lagi ke sekolah ya, ambil peluang untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ini, dan kita nak biasa-biasakan ya, ini adalah sebagai salah satu daripada bekalan besar penting untuk kita di dunia ini sampailah ke akhirat nanti insya-Allah. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan sama-sama melihat kepada sinopsis bagi program kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-27, Allah menerima taubat ya apabila melihat kepada tentera Hunain yang sebelum ini sudah pun sedikit tergelincir ya, tetapi akhirnya Allah kata Allah terima taubat, dan ini pedoman yang penting yang kita ingin belajar apa isinya yang menyambung kepada perbincangan kita semalam. Kemudian kita melihat pada ayat 28, pengharaman masuk Masjidil Haram bagi orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ba'da amihim hadza, selepas daripada peristiwa Fathu Mekah itu sendiri. Kemudian memerangi ahli kitab ya, bukan sekadar untuk musyrik tetapi juga kepada ahli kitab yang juga kufur, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 29, dan kita akan melihat kepada apakah hakikat realiti akidah ahli kitab di kalangan orang Yahudi dan Nasrani untuk kita memahami secara tuntas dalam ayat 30 hingga ayat 31. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu bacaan kita daripada ayat 27 hingga 29 dipimpin bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Tuan Fazrul. Alhamdulillah penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan pengajian kita seperti biasa. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru yang join My Quran Time. Alhamdulillah, kita sebenarnya hari ini berada pada muka surat yang ke-191. Dah 1/3 Al-Quran kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala bacaan kita dan tadabbur kita dipimpin akan wahyu ilahi ini. Dan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita pakak-pakak share dah. Kita share rancangan kita ini, mudah-mudahan jadi juga sebahagian usaha kecil ini asbab daripada kita hanya menekan jari kita share pada sahabat-sahabat kita, mereka dapat belajar ilmu Al-Quran dan jatuh cinta kepada Al-Quran. Sudah pastilah kita nak mengetahui apakah nasihat isi kandungan Al-Quran. Ia merupakan sebaik-baik perkataan, baik khairu bidayah, sebaik-baik permulaan. Kita dah baca Al-Fatihah dan doa, kita akan baca terus sambung pada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Satu nasihat, satu ayat yang begitu hebat yang akan kita bacakan pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan ayat Al-Quran sentiasa menggetarkan hati kita semua, menambahkan iman kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من
والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 27 hingga 29 yang kita baca sebentar tadi bersama Ustaz Tirmizi. Apakah maksud ayat 27? Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah maksud taubat ini menceritakan tentang peristiwa Hunain, ya, peristiwa Hunain. Selepas Fathu Mekah berlakunya Hunain, iaitu ada dua kumpulan yang tidak puas hati dengan kemenangan umat Islam yang menguasai Mekah pada waktu itu. Maka ketika dah nak pergi berperang tersebut, dah menang Ustaz, ya. Lepas Fathu Mekah, tuan-tuan sekalian cuba bayangkanlah, bila dah menang, rasa confident, rasa yakin, maka tentera-tentera Islam pun bergerak, ya, ke kawasan berdekatan tersebut. Dan pada waktu itu mereka merasakan dengan jumlah yang banyak itu, mereka rasa okey, kita boleh makan, contohnya lah, ya, untuk menyelar ataupun memastikan orang-orang yang akan membuat masalah itu dapat diselesaikan. Tetapi istilah yang digunakan pada ayat 26 semalam, ya, ataupun kalau kita lihat pada ayat 25, kathiratin itu banyak, itu tidak menunjukkan apa-apa sebenarnya, ya. Sama juga kalau zaman ini dalam hadis Nabi dinyatakan bahawa umat Islam ini seperti, dia ramai tetapi ia seperti buih, Ustaz, ya. Kerana apa? Kerana ada satu penyakit yang diistilahkan sebagai wahan. Dalam bahasa Arab, wahan ini maksudnya lemah. Tetapi bila ditanya kepada Nabi, sahabat tak berapa biasa istilah wahan ini. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu cinta pada dunia dan benci kepada mati. Tidak membuat persediaan untuk mati. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, semalam kita sudah melihat bahawa Allah menurunkan juga, Allah beri bantuan dengan diturunkan ketenangan, kemudian diberikan junudal lam tarauha, iaitu tentera yang tidak dilihat, dan Allah mengazab kepada orang-orang yang kufur. Maka selepas itu apakah yang berlaku? Allah kata thumma yatubullah, Allah menerima taubat mereka, ba'da zalika ala man yasha, ya, dengan kehendak Allah, wallahu ghafurur rahim. Nak ceritanya apa? Apa pelajarannya? Pelajarannya ialah kadang-kadang umat Islam ini, ya, boleh tersilap. Tetapi yang pentingnya adalah apa? Kerana di dalam satu kata-kata seorang ulama, dia menyatakan taubat manusia ini adalah antara dua taubat Allah.
Itu istilahnya Ustaz ya. Pasal apa? Pasal kalau tuan-tuan, kalau kita ada buat silap, sebenarnya sebelum kita bertaubat, sebenarnya Allah yang bertaubat yang memberi keinsafan, kesedaran kepada kita pada setiap masa, pada setiap orang. Allah memberikan kesedaran, tetapi bergantung kepada kita sama ada menerima ataupun merespon kepada perkara tersebut. Kalau kita respon, itu namanya kita bertaubat, dan kemudian Allah menerima taubat kita. Jadi itu sebabnya taubat manusia ini adalah antara dua taubat Allah. Taubat itu maksudnya kembali. Jadi bila kita bertaubat, bukan kita yang sebenar-benarnya yang kembali paling awal. Allah dulu kembali kepada kita, kita respon, dan Allah respon balik. Allah Ghafurur Rahim. Allah yang Maha Pengampun, dan menariknya Allah menggunakan perkataan Rahim. Selepas kita diampunkan tuan-tuan, mungkin ada yang kata bahawa saya ni teruk, saya ni dah buat macam-macam, tetapi kalau kita mohon keampunan, kita taubat dan mendapat keampunan daripada Allah, selepas itu apa? Allah sayang sama seperti sebelum kita silap. Maksudnya, pasal sekarang ni ada yang kata bahawa saya ada seorang yang kata dia nak keluar Islam contohnya kan. Tetapi kalau katakan siapa-siapa yang kata nak keluar Islam ke, dia dah buat jenayah ke apa ke, apabila dia bertaubat ya, yakinlah sebenarnya Allah dah bagi dah, Allah dah panggil dah. Ya, mungkin ada Allah hantar orang yang panggil cara kasar, ada orang panggil cara yang lembut. Jadi jangan pula kita salahkan, dia ni panggil saya secara kasar, dia suruh saya buat itu ini apa sebagainya. Jangan sampai kena perang macam ni kan. Dalam surah Taubah ni kisahnya ialah Allah nak panggil kepada Allah SWT itu, kalau tak boleh cara lembut, cara kasar. Tapi yang pentingnya apa? Yang pentingnya kalau anak dah tepi longkang, mula-mula mak cakap jangan main tepi longkang, jangan main tepi longkang, tapi kalau dah hampir nak terjatuh, mak atau ayah rentap sahaja, itu bukan tanda bahawa si mak dan ayah itu kasar. Ya, mak ayah itu amat sayang, dan bila dah selamat, bila anak itu mengaku kesilapan, bila kita mengaku kesilapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Allah itu Rahim. Allah itu tetap amat penyayang seperti sebelum kita buat silap tersebut. Jadi ayat ini memberi harapan, jangan rasa bahawa Islam ini adalah agama yang kasar ke, orang-orang yang mengajak kepada agama ini mungkin ada yang kasar, ada yang lembut, tetapi kita fokuskan kepada Allah, jangan sekadar fokus kepada manusia. Ayat 28, ya ayyuhallazina amanu, sesungguh wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najas, ya, najis, kerana itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini, dan jika kamu bimbang menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepada kamu. Jadi ini adalah satu pengumuman, Allah beritahu bahawa musyrik adalah najas. Apa maksud najas? Najas ini ialah orang yang ada kotoran. Kotoran paling utamanya yang amat perlu dijauhkan daripada tempat yang suci, yang telah dibersihkan daripada segala berhala-berhala ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fala yaqrabul Masjidil Haram, tetapi ada orang yang kata kalau katakan tak cukup pelawat Masjidil Haram, nanti habislah bisnes kami. Contohnya, maka Allah kata jika kamu takut ailah ni maksudnya downturn ataupun bisnes tak jadi, ya, ataupun ekonomi merudum kerana orang-orang musyrik ini tidak datang membawa duit mereka untuk berjual beli di Masjidil Haram, fasawfa yu'nikumullahu min fadlih, Allah pasti akan memberikan kamu kaya daripada kurniaan-kurniaannya. Dan sudah terbukti Ustaz ya, sebenarnya sampai sekarang kalau kita tengok Mekah tu ya, walaupun COVID pun dia terkesan juga kan, tetapi tetap juga ada income dia. Pasal apa? Tak apatah lagi kalau katakan dibuka balik semula, nanti orang memang nak tabur-tabur duit je dekat Mekah tu ya, dengan segala contohnya lah, kalau kita kena dam Ustaz ya, memang tabur duit lah sebenarnya kan. Sembelih kambing, unta, lembu apa sebagainya itu, dan sumbernya dia beli dekat mana? Beli dekat Mekah. Ini menunjukkan bahawa Allah memang yu'nikumullahu min fadlih, yang tidak dapat difikirkan oleh orang-orang pada waktu itu, tetapi ia berlaku. Jadi ini adalah mesej kepada ada orang yang buat bisnes Ustaz ya, buat bisnes tetapi dia kata bisnes saya ni melibatkan perkara yang tidak halal contohnya. Ataupun ada yang kata saya bekerja di tempat yang ada jual arak contohnya, saya nak berhenti, nanti income saya macam mana contohnya. Kalau itu yang kita fikirkan, sebenarnya fasaufa yu'nikumullahu min fadlih, Allah pasti akan beri sumber kekayaan daripada
kurniaannya yang kita tidak dapat bayangkan. Kerana apa? Kerana kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah ini adalah amat mengetahui, amat bijaksana. Apa yang mengetahui? Allah tahu bahawa hakikat hati seorang musyrik itu tidak layak pada tempat yang suci. Tidak layak. Mungkin bagi kita rasakan macam sama je Ustaz ya. Acong ke Ahmeng ke masuk ke Masjidil Haram, biasa je masuk je, tetapi kesan kepada Masjidil Haram itu kita boleh bayangkan Ustaz ya. Kalau orang yang tidak bersih ini masuk, dia akan membawa budaya-budaya yang tidak baik. Mungkin lepas tu dia bawa duit buka pub pula ke, lepas tu dia lobby untuk buka apa lagi, pusat karaoke dekat tepi Masjidil Haram ke, kan, lagu-lagu Arab tapi karaoke. Benda itu berlaku di Jeddah, berlaku Ustaz ya. Masya-Allah. Jadi kalau katakan dibenarkan masuk jiwa-jiwa yang kotor ini ke Masjidil Haram, khawatir ia akan merosakkan lagi seperti mana Kaabah pernah dikelilingi tawaf oleh orang-orang yang tidak berpakaian. Pernah berlaku. Jadi ini adalah satu pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita. Dan ayat 28 ataupun 29, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang musyrik pada ayat yang ke-28. Tetapi kali ini pada ayat yang ke-29, ini bukan sekadar orang yang musyrik, tetapi orang-orang yang dikaitkan dengan utul kitab. Maksudnya mungkin kita boleh baca sekali lagi ayat 29 ni panjang sikit, tetapi ini nak memberi perhatian kepada kita dalam kita berjuang. Yang paling perlu diangkat ialah kebenaran, dan kebenaran al-haq yang benar-benar adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditauhidkan. Ini penting sangat, bukan sekadar kita bertauhid tapi orang lain tak bertauhid, tak kisahlah nak buat macam mana, kan. Itu bukan mindset ataupun cara fikir yang dibekalkan oleh al-Quran. Pasal apa? Bukan kerana kita nak paksa, kita terangkan, tetapi kerana kita nak selamatkan. Kalau boleh di dunia ini cara berfikirnya mengutamakan Allah, orang ini tidak rasuah, orang ini tidak akan buat rosak di bumi. Kalau tersilap dia akan kembali, dan lebih daripada itu ialah apabila sampai di akhirat nanti selamat. Ya, jadi kita atas dasar kasih sayang, inilah semangat daripada surah At-Taubah. Ya, Allah, kerana Allah sayang, Allah suruh kita bertaubat. Mari kita baca ayat 29 sekali lagi dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 29 ini Allah memulakan dengan perkataan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, iaitu perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Mungkin kita mempersoalkan bahawa apakah kesan kalau orang itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir? Kesannya adalah selepas itu Allah nyatakan wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dia tidak akan mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang kita lihat dalam tradisi umat Bani Israel ataupun ahli kitab, ya, mereka itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan apa kesannya tuan-tuan? Kesannya ialah sepatutnya sesuatu yang menjadi hak kepada orang miskin tak dapat pada orang miskin. Sepatutnya yang sampai kepada anak yatim tidak sampai. Kerana apa? Yang halal tak sampai pada tempat yang halal kerana ia dicampur adukkan, dan ia amat berbahaya bagi sebuah negara, Ustaz, ya. Membahaya.
Rasuah adalah antara perkara mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal. Disebabkan kata tak apalah, ini komisen, kan, management fee, ini adalah duit untuk pengurusan. Perkara-perkara itu cara berfikir menghalalkan perkara yang haram yang bukan haknya. Gaji dah dapat tetapi nak ambil lagi lebih bukan hak, tetapi menggunakan kuasa menjadi pemimpin ke, menjadi penjaga kaunter ke, semua itu cara berfikir yang sebenarnya di menjadi agenda ataupun menjadi standard di dalam agama ahli kitab. Dan dalam masa yang sama, bila Allah cakap bahawa kita kena perangi ini, maksudnya apa tuan-tuan? Orang Islam memang tak suka betul kepada tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita adalah orang yang paling benci kalau ada orang rasuah, ada orang kata kalau nak lalu cepat, nak ambil fail cepat, okey, sila bayar komisen pada saya. Kita kena cakap bahawa saya tak suka. Kalau awak buat begini, saya akan laporkan. Kalau itu yang berlaku, maka kita sebenarnya sedang berjihad. Kita tak sampai kepada qatilu, maksudnya berperang dengan pedang, tetapi tuan-tuan boleh menggunakan segala kekuatan yang ada, perkataan yang ada, WhatsApp yang ada, Facebook yang ada, email yang ada, telefon yang ada. Kita kena perangi kepada wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Kita bukan sekadar benci kepada agama yang lain, tetapi amalan yang rosak dalam sesebuah agama. Wala yadinu nadinal haqq, iaitu mereka tidak meyakini agama yang benar. Dia tidak beragama dengan agama yang benar. Ini maksudnya. Mereka ada, kalau contohnya ahli kitab itu, dia ada kitab tetapi mereka tak nak ikut kepada kitab. Nasrani ada kitabnya tapi dia tak nak ikut pada yang original, dia adalah ditukar-tukarkan. Sama kepada orang Islam juga. Kita nak pastikan bahawa kita beragama dengan agama yang benar. Inilah sedikit pelajaran daripada ayat 29 membawa pada perkataan kita, iaitu perkataan pilihan kita pada hari ini, ghaniya, kaya ataupun tidak memerlukan hal lain. 73 kali disebut di dalam al-Quran. Bila Allah berjanji, Allah pasti akan kayakan kepada para sahabat, kepada kita semua, apabila kita membuang najis, membuang kotoran-kotoran dalam hati, kita tidak bergantung kepada sumber yang kotor seperti arak, seperti syirik dalam Masjidil Haram kepada kita semua. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai, mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Ahli Quran, My Quran Time, baca, faham, amal. Kena terus istiqamah, terus setia dalam rancangan ini. Mudah-mudahan nikmat kita mendapat hidangan nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala tidak cabut nikmat ni daripada hati-hati kita semua. Alhamdulillah,
Begitulah ayat yang saya baca sebentar tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan kepada kita bahawa kita ni manusia yang memang tidak akan terlepas daripada kesilapan. Mustahil untuk kita tidak melakukan kesalahan, tetapi tidak mustahil untuk kita nak sifarkan dosa-dosa kita dengan bertaubat. Ini jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Tuhan yang Maha, innaka antat tawwabu ar-rahim, Maha penerima taubat dan Maha pengasihannya. Alhamdulillah. Baik, Safas, kita nak belajar sedikit tajwid kita Ustaz. Pada kali ini kita akan membahaskan tentang tajwid berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku pada nun sabdu dan mim sabdu. Kita dah bahaskan tentang hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Nun yang ada sabdu dekat atasnya, mim yang ada sabdu dekat atasnya, yang mana kita kena baca dengan mendengungkan, menjelaskan dengungnya, memanjangkan suara dengung itu. Maka sekarang ni kita lihat sedikit, walaupun ia simple, inna, imma, walamma, tapi apakah kesalahan-kesalahan yang banyak berlaku di kalangan pembaca-pembaca kita bila berjumpa dengan, biasa kita sebut apa, wajibul ghunnah kan, wajib ghunnah kat situ kan. Okey, kesalahan-kesalahan biasa berlaku pada bacaan nun musyaddadah ataupun nun sabdu dan juga mim musyaddadah, mim yang bersabdu. Pertamanya dua je. Pertama, memendekkan kadar dengung. Dia dah dengung dah, atau cuma dengung itu tu terlalu pendek sangat. Contoh ayat pertama yang kita baca tadi, ayat pertama yang kita baca, ayat ke-27, mim sabdu kan, thumma yatubullah, thumma yatu, dia tak panjangkan, tak cukup dengung. Yang kedua, tidak menyempurnakan dengung dengan betul. Macam mana yang dikatakan tidak menyempurnakan dengung dengan betul? Dia tak betul-betul jelaskan nun dengung tu. Dia baca macam ni, innallazi, dia dimasuk hidung tapi dia tak jelaskan apa sifat gunnah nun itu. Innallazi, sepatutnya in lidah kita ni, hujung lidah sentuh pada makhraj nun tadi tu, ke hujung lidah tu ke langit. Mari kita lihat contoh tadi. Contoh pada slide yang kedua. Contoh ini juga terdapat dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Pertamanya ayat 27, thumma yatubullah, tak boleh thumma yatu, tu yang silap. Maknanya tidak menjelaskan dengung itu betul-betul. Kesalahan kedua tadi. Pertama, tak cukup dengung, thumma yatu, tak boleh macam tu. Kemudian innamal musyrikuna najas, pada ayat yang ke-28 tadi. Kemudian contoh pada ayat yang ke-28 akhir, innallaha alimun hakim, innallah, nun tu bersabdu. Kemudian pada awal ayat yang ke-30, waqalatil yahudu uzairun ibnullahi waqalatin nasara al-masih ibnullah. Pada waqalatin nasara, kena panjangkan gunnah dan jelaskan gunnah itu. Nak jelaskan macam mana? Memang hujung lidah kita kena pada makhraj nun dan dijelaskan gunnah itu. Dan ayat terakhir, subhanahu amma yusyrikun, pada ayat yang ke-31, last sekali, kalimah yang last sekali tu, subhanahu amma yusyrikun, subhanah, maha suci Tuhan daripada apa yang mereka sekutukan. Mereka kata Uzair anak Allah, mereka kata Isa anak Allah, sebagainya. Itu akan dikupas pada muka surat yang ke bahagian yang kedua. Baik, itu tajwidnya hari ini. Pertama, kesalahan tu hindarkan kesalahan, iaitu memendekkan, tak cukup dengung. Dan yang kedua, tidak dengung dengan sempurna. Jelaskan cara dengung sebenarnya, letak betul-betul hujung lidah pada makhraj nun dan mim itu, kemudian masukkan di hidung. Baik, Ustaz.
Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita bercakap hari ini tentang sabdu ataupun apa Ustaz? Musyaddah ke musyaddadah? Musyaddadah. Musyaddadah ya. Nun musyaddadah. Musyaddadah ya. Kalau musyaddah tu lain pula maksudnya tu kan. Okey, yang dikuatkan. Okey, baik. Jadi kita ingin meneruskan ya dengan ayat 30 dan 31. Cuma kita lihat dahulu Ustaz ya. Ayat 29 tu di hujung itu. Tadi kita bercakap tentang agar yang perlu diperangi agar beragama itu mestilah berdasarkan kepada kebenaran hatta yu'tul jizyah ya, terutama kepada orang-orang utul kitab ini, orang Yahudi Nasrani itu, mereka ini memberi jizyah kepada orang Islam pada waktu itu. Pasal orang bukan Islam, dia bayar zakat, dia ada tuntutan dia ya. Tetapi jizyah ini kepada orang yang bukan Islam yang bersama dengan orang ataupun berada di dalam sebuah negara Islam. Ideanya ialah ada cukai. Kalau kita sekarang ni ada cukai, dia bayar cukai sama-sama. Tak ada pula kumpulan ini bayar cukai, kalau orang Islam bayar zakat, yang ini tak bayar. Maksudnya dia tidak betul-betul menghargai kepada peraturan dalam sesebuah negara Ustaz ya. Ayyadin wa hum saghirun ya, dengan tangan mereka, dan mereka juga orang yang tunduk kepada peraturan yang ada. Sebabnya di dalam Islam, dalam Quran ini kita ada dua perkara, nilai yang baik dan juga peraturan. Itu penting kita beri perhatian. Nilai yang baik ini adalah untuk kita menggalakkan ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Tetapi kita juga ada enforcement, penguatkuasaan kepada peraturan. Pasal apa? Pasal ada orang yang dia My Quran Time tak nak dengar Ustaz. Ya, peringatan daripada Quran Time tak makan. Dia perlu kena tangkap ya, dia perlu kena penjara contohnya, baru dia rasa baru saya sedar bahawa sebenarnya ada mesej yang besar penting daripada Tuhan. Jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita beragama ini ada nilai kita belajar dengan cara buku ya, itu istilahnya book smart ya, tetapi yang keduanya adalah street smart. Kalau kena balun ataupun kena azab ataupun kena bencana ujian, itu semuanya untuk Allah menarik kita kepada kebenaran, kepada al-haq yang sebenar-benarnya. Maka kita nak melihat kepada ayat 30 dan 31, apakah yang berlaku kepada orang-orang yang diberikan kitab. Kita lihat kepada ayat 30, 31 dibaca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita baca pada ayat 30, 31 ini berkait dengan akidah kita, yang mana saya mengajak dari sudut adabnya kita cuba amalkan sama-sama. Kerana pada permulaan ayat itu, pada waqalatil yahudu Uzair ibnullah, ini kata-kata ayat al-Quran tapi kata-kata di atas lisan orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Waqalatin nasara, orang Nasrani berkata al-Masih adalah putera kepada Allah. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak sangat layak, tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di ujung ayat Allah kata subhanah, maha suci, kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat kekurangan. So secara adabnya kata para ulama, antaranya Syekh Imam Al-Jazari memuji seorang tabi'in yang Ibrahim An-Nakhai, yang membaca pada ayat ini dia akan membaca dengan suara yang perlahan, tidak perlu dikuat-kuat kepada ayat ini. Kemudian selepas tu ayat tu dibaca dengan nada yang biasa. Ini sebagai satu adab, bukanlah satu hukum, tapi adab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا
عما يشركون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita melihat kepada ayat yang ke-30, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putera Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Isa putera Allah. Itu adalah ucapan yang keluar daripada mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka berpaling daripada kebenaran. Sebentar tadi kalau ayat yang ke-29 Ustaz ya, Allah menyatakan bukan sekadar perangi kepada orang musyrik, tetapi kepada orang yang diberikan kitab tapi tidak beragama dengan cara yang benar. Ya, iaitu mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka mencampur adukkan. Dan salah satu cara berfikir ini mengapa jadi begitu, kerana ada syirik. Mereka juga melakukan syirik. Apakah bukti syirik mereka? Ada satu kumpulan daripada Yahudi. Kita kena ingat ya, ini satu kumpulan, bukan semua Yahudi. Saya dulu pernah jumpa Yahudi, saya tanya, adakah Yahudi percaya Uzair ibnullah? Dia kata tak, dia kata. So maksudnya yang dinyatakan sini adalah satu kumpulan ya, salah satu kumpulan daripada Yahudi yang percaya bahawa Uzair adalah ibnullah ya, sebagai anak Allah. Ini adalah satu syirik. Ma'adallah, ini kita tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kerana apa? Kerana Allah adalah yang esa, yang berkuasa, tidak perlukan kepada keluarga apa sebagainya. Baik, yang pertama, waqalatin nasara al-masih ibnullah, iaitu Isa itu adalah anak kepada Allah. Konsep trinity Ustaz ya. Dan bila melihat kepada ayat ini, zalika qaulahum bi afwahihim ya, ini datang daripada mulut mereka. Mereka meniru qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru orang-orang kafir sebelum mereka. Apakah peristiwa di sebalik ayat ini? Di mana orang-orang Nasrani, orang Kristian, dia nak berceramahlah dekat Mesir, dekat Egypt ya. Dan bila mereka tengok kepada orang di Mesir itu, mereka ada agama metos, agama yang tidak benar. Salah satu kepercayaan mereka percaya kepada God the Father, kemudian yang ada ayah, ada mak, ada anak. Ini sebenarnya dalam tradisi agama metos yang ada di Mesir. Jadi bila mereka kata bahawa agama Kristian ini tak macam Yahudi, hanya kelompok Bani Israel ataupun Yahudi semata-mata, ketika mereka nak sebarkan, jadi dia tiru yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka tiru kepada orang yang pernah kufur sebelum ini. Di mana? Di Mesir itu agama yang lama berkaitan dengan agama yang Amun-Re lah, tentang menyembah kepada Tuhan matahari semua. Perkara tersebut, maka inilah kumpulan yang dimaklumkan dalam ayat 30 ini, qatalahumullah anna yufakun, iaitu perangi mereka bagaimana mereka boleh berpaling daripada kebenaran. Pasal bila syirik ini berlaku Ustaz ya, dia mengubah cara berfikir. Jadi tak betul. Bila tak betul, itu yang jadi di atas tadi tu, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, sehingga membawa kepada ayat 31. Kesannya apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah ya, iaitu mereka menjadikan orang alim. Ahbar ini daripada perkataan hibr, maksudnya dakwat. Jadi mereka ni orang kira pandai lah ni, dia menulis dalam agama mereka, kira macam ulama lah ya kalau dalam agama kita. Waruhbanahum ini mereka rahib di kalangan orang Nasrani yang mereka ini amat kuat beramal, kira macam ahli tasawuf lah ya dalam agama kita. Mereka ini rahib, tak kahwin ya, mereka ni menjaga amalan, duduk berzikir dia lah kan. Jadi dua perkara ini Allah kata apa? Orang-orang yang ahli kitab ini, mereka mengambil dua kumpulan ini, ahbar dan juga ruhbanahum ini, sebagai Tuhan. Jadi ada di kalangan pada zaman Nabi itu, orang Yahudi Nasrani kata, engkau ni betul ke ambil mereka ini, ulama mereka ni sebagai Tuhan? Dia kata tak, dia tak menyembah kepada ulama ini. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan mengambil mereka sebagai arbab min dunillah ialah mereka ikut kepada ustaz ataupun ulama mereka. Kalau ustaz tu cakap halal ya dalam agama Yahudi Nasrani, mereka ikut. Mereka tak ikut kepada kitab yang asal. Contohnya kalau katakan boleh ke ustaz kita ni ambil, dia tanya pada ustaz dia lah kan, boleh ke kita ambil arak contohnya kan, alah sikit-sikit boleh lah kan. Dia kalau dia ikut kepada ustaz dia, maksudnya itu menyembah kepada ulama dan juga para rahib di kalangan orang Nasrani dan juga Yahudi. Ataupun dia kata, ustaz macam mana ustaz forex trading contohnya kan, dia tanya, kalau ustaz kata mari kita kaji dahulu kan, dah kaji dah tengok kepada fatwa apa sebagainya, memang dah jelas hukumnya
Tapi kalau katakan yang orang itu tidak mahu mengikut kepada pendapat yang sebenar-benarnya, pasal apa? Pasal kita ada projek. Contohnya, perkara-perkara inilah antara gejala yang pernah berlaku pada zaman dahulu, tuan-tuan sekalian, yang kita kena jaga-jaga. Ya, jaga-jaga. Pasal apa? Pasal mereka golongan yang ahbar dan juga ruhban ini, di kalangan ulama dan juga rahib ini, pengaruhnya kuat sangat, Ustaz. Dalam masyarakat kita pun sama juga. Ustaz, ya, penceramah agama, ulama, walaupun dia bukan pemimpin paling tinggi, tapi percakapannya itu keluar sekali saja dia memberi kesan ramai, followernya amat ramai. Jadi ini peringatan kepada kita semua, pada saya lah, Ustaz, ya, kena berjaga-jaga. Kalau katakan ada perkara yang saya buat salah, saya kena cakap salah lah, kan? Saya kena cakap pada tuan-tuan sekalian, saya salah, minta maaf. Tak semudah itu pasal follower. Betul. Kalau dah ramai, dan apatah lagi kalau dapat pula income, nak tarik balik susah, Ustaz. Ya, kita kena doa banyak-banyak, Ustaz, ya. Harapnya ayat ini lebih tinggi daripada saya sendiri. Pada tuan-tuan sekalian, ini adalah peringatan daripada Allah dalam surah At-Taubah. Mengapa Allah letakkan dalam surah At-Taubah? Kerana nak beritahu kita kena bertaubat. Ya. Taubat ini bukan hanya orang musyrik, bukan hanya kepada ahli kitab, tetapi juga kita yang baca ayat ini bertaubatlah, ya. Kena bertaubat agar apa? Iaitu min dunillah wal masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah kita ini diseru beribadah kecuali pada Tuhan yang satu. Bukan kepada ustaz. Bukan pada ulama, bukan pada pemimpin, tetapi kepada Allah yang satu. Tidak ada Tuhan subhanahu, tidak ada Tuhan kecualinya, subhanahu amma yusyrikun. Kita berlepas diri, maha suci Allah daripada syirik. Tidak perlu kepada manusia lain untuk menukar hukum-hukuman yang ada. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam pendapat dia ini macam menarik, tapi kita kena tengok kepada pendapat yang betul-betul berteraskan daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah. Jadi ini adalah pelajaran daripada halaman 191, Ustaz, ya. Mungkin kita boleh baca sekali lagi ayat 31 ini sebagai pasak kepada kita agar jangan kita ambil di kalangan tokoh agama. Ini memang spesifik. Allah nyatakan di sini, Allah nak bersihkan, dan kita sama-sama kena bertaubat agar jangan sampai perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Ayat 31 kita ulang bersama, insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca ayat 31. Kita menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha sempurna, tapi kita sebagai hamba ni, itulah kita mengucapkan tasbih bila kita melihat ada sesuatu perkara yang dilemparkan mengatakan kepada Allah Subhanahu tidak layak, ada anak dan sebagainya. Allah Taala guna perkataan subhanah dalam surah ayat tu, wa qalu takhadallahu walada subhanah, maha suci Tuhan, dengan maksud kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna. Itu akidah kita. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma subhanahu amma yushrikun.
Surahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 31 di hujung itu, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan dalam bentuk pelbagai. Dan sudah tentunya dalam keadaan COVID-19 ini kita banyak dijelaskan bahawa Allah memang betul berkuasa, Allah boleh reset segala-galanya. Kalau selama ini mungkin kita rasakan bahawa sumber ekonomi itu adalah daripada disco ataupun pub, sebenarnya boleh je tutup, ya, boleh tutup segala-galanya, Allah boleh buat dan Allah boleh reset segala-galanya. Itu sebabnya peluang inilah untuk kita bertaubat. Betul-betul bagi kita semua tuan-tuan, jangan sekali kita menyokong kepada sumber ekonomi daripada rasuah ataupun daripada arak. Inilah masa untuk bina balik polisi, berteraskan kepada halaman 191, membawa kepada situasi gambaran keseluruhan halaman yang kita ikuti pada hari ini. Iaitu yang pertama, sebelah kiri atas itu kita bercerita tentang apakah syirik itu, ya, di mana Allah tidak akan membantu kepada orang yang syirik, tetapi Allah akan pasti menjaga rezeki kepada sahabat walaupun tidak ada orang-orang yang musyrik datang bertandang di Makkahul Mukarramah. Dan juga berkaitan dengan jizyah yang dibincangkan di sebelah kanan atas itu, dan juga kita memahami bahawa cabaran untuk kehidupan beragama ini kadang-kadang ia boleh datang daripada tokoh agama itu sendiri. Ini adalah peringatan kepada semua anak-anak kita, kepada ustaz-ustaz, bahawa kita masih lagi tertakluk kepada Al-Quran. Kita bukannya memegang Al-Quran sebagai sumber kebenaran kita semata-mata, tetapi kebenaran untuk semua. Membawa pada resolusi kita bersama pada hari ini. Yang pertama, segera bertaubat apabila berasa diri hebat ataupun rasa diri berjaya. Terus bertaubat kerana itu adalah masa untuk Allah memberi pertolongan. Yang pertama. Yang kedua, yakin rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Kalau perkara itu nampak syubhah, tidak pasti, tinggalkan kerana Allah pasti akan tolong. Tentang isu rezeki yang diberi highlight pada ayat 28. Dan yang ketiga, jangan meniru sesuatu yang tidak asas ilmu dan kebenaran seperti ahli kitab yang menyebabkan banyak amalan-amalan yang tidak berteraskan kepada kebenaran. Kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah pimpin kita berteraskan surah At-Taubah. Subhanallahil azim, subhanallahil halim, subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa takarrama bih, سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah akan taubat kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami menyesal di atas perbuatan dan kesalahan kami, ya Allah. Sesungguhnya kami insan yang lemah, ya Allah. Kami insan yang lemah, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha kuat, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat dan maha mengasihani, ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan doa yang kita mohon Allah ampunkan dan Allah kabulkan doa kita, tuan-tuan. Inilah kesedaran daripada surah At-Taubah yang kita ingin sebarkan. Semua pihak, termasuk yang Islam bukan Islam, kena bertaubat kepada Allah SWT. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk bertaubat. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu platform kita ingin menyebarkan Al-Quran adalah perjuangan untuk bertaubat, bukannya untuk membunuh orang, berpedang, bukan, tetapi agar Allah itu diangkat sebagai maha suci Allah
amma yusyrikun. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus berjuang agar kita terus bertaubat, dan itu formula kejayaan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.